Adakah benar FIFA memohon maaf dan menerima rayuan FIM? Tapi Tunku Mahkota Johor TMJ berkata berkemungkinan FIFA tidak akan mengubah keputusan yang telah dibuat. Namun, FAM berkemungkinan menang di cas sangat tinggi. Ini kerana sejarah membuktikan sebaliknya. Ecuador pernah dituduh menipu dokumen lahir pemain mereka. Algeria pernah disekat kerana isu heritage. Bahrain dan UAE pernah difitnah palsukan asal-usul. El Salvador pula dihukum kerana isu naturalisasi. Semua mereka pernah jatuh, tetapi semua mereka bangkit. Mereka bawa kes ke CAS dan akhirnya kebenaran berpihak kepada mereka. TMJ juga mengingatkan bahawa projek revolusi Harimau Malaya ini bukan gagal. Ia baru bermula. TMJ sendiri turun padang mencari dana, berhubung dengan pemain warisan yang digantung, dan menegaskan bahawa semua pihak, FAM, CEO, malah dirinya sendiri bertanggungjawab. Hari ini, Malaysia berada di persimpangan yang sama seperti Ecuador, Algeria, Bahrain, UAE dan El Salvador dahulu. Sama ada tunduk pada keputusan FIFA atau bangkit melawan demi maruah negara. Dan inilah sebabnya kita tidak boleh hilang harapan. Jika mereka boleh menang di CAS, Malaysia juga mampu. Apabila TMJ berdiri di hadapan media dan menyatakan bahawa Malaysia perlu bersedia untuk dipotong mata, didenda, malah berdepan hukuman lain daripada FIFA, ia bukan sekadar kenyataan biasa. Ia adalah satu tamparan realiti. Selama ini, ramai penyokong mungkin menganggap isu pemain warisan hanyalah soal dokumen, soal teknikal atau sekadar drama birokrasi. Tetapi hakikatnya, keputusan FIFA boleh mengubah lanskap bola sepak negara dalam sekelip mata. Bayangkan, Malaysia yang sedang berjuang dalam kelayakan Piala Dunia atau Piala Asia tiba-tiba dipotong mata. Bukan kerana kalah di padang, tetapi kerana keputusan di meja mesyuarat FIFA. Hukuman sebegini bukan sahaja menjejaskan kedudukan pasukan, tetapi juga meruntuhkan semangat pemain dan penyokong. Ia seperti berperang di medan tempur, tetapi kalah kerana keputusan hakim yang tidak berpihak. Namun, di sinilah bermulanya pertarungan sebenar. TMJ menegaskan bahawa FM tidak akan tunduk begitu sahaja. Kes ini akan dibawa ke CAS, Court of Arbitration for Sport. Mahkamah Timbang Tara Sukan Antarabangsa yang berpangkalan di Lausanne, Switzerland. EIS bukan sekadar tempat rayuan. Ia adalah medan pertempuran undang-undang di mana setiap dokumen, setiap bukti, setiap hujah akan diuji. Mengapa CAS penting? Kerana sejarah membuktikan bahawa keputusan FIFA tidak semestinya muktamad. Banyak negara sebelum ini pernah dituduh, dihukum, tetapi akhirnya menang di CAS. Ecuador, Algeria, Bahrain, UAE, El Salvador, semuanya pernah melalui jalan yang sama. Ada yang dituduh menggunakan pemain tidak layak, ada yang dituduh memalsukan dokumen, ada yang dihukum kerana isu naturalisasi. Tetapi akhirnya, CAS membuktikan bahawa kebenaran tidak boleh ditutup dengan tuduhan semata-mata. Bagi Malaysia, membawa kes ini ke CAS adalah soal maruah. Ia bukan sekadar mahu elak potongan mata atau denda. Ia adalah soal mempertahankan nama baik negara. Jika Malaysia tunduk tanpa melawan, ia memberi isyarat bahawa kita mengaku bersalah. Tetapi dengan membawa kes ini ke CAS, Malaysia menunjukkan bahawa kita yakin dengan kebenaran kita. Kita yakin bahawa pemain warisan yang dipilih bukan penipu, bukan pemalsu, tetapi anak bangsa yang sah dari segi undang-undang dan sejarah. Lebih daripada itu, isu ini membuka mata rakyat bahawa bola sepak moden bukan lagi sekadar 90 minit di padang. Ia melibatkan undang-undang antarabangsa, politik sukan dan strategi diplomasi. Malaysia kini berada di tengah gelanggang dunia dan setiap langkah akan diperhatikan. Keputusan CAS bukan sahaja akan menentukan nasib pasukan kebangsaan, tetapi juga reputasi Malaysia di mata dunia. TMJ sendiri memberi amaran awal. Jangan terkejut jika FIFA kekal dengan keputusan asal. Tetapi jangan juga cepat berputus asa. Kerana perjuangan ini panjang. Ia mungkin mengambil masa berbulan-bulan, malah bertahun-tahun. Tetapi, inilah harga yang perlu dibayar untuk mempertahankan maruah. Dan di sinilah pentingnya sokongan rakyat. Bola sepak bukan hanya milik FIM atau TMJ. Ia milik seluruh negara. Apabila Malaysia berdepan ancaman hukuman, ia bukan hanya pasukan yang dihukum.
Ia seluruh bangsa yang dipandang rendah. Maka, perjuangan di CAS bukan sekadar perjuangan FAM. Ia perjuangan kita semua. Akhirnya, isu FIFA ini mengajar kita satu perkara penting. Kemenangan di padang tidak bermakna jika kita kalah di meja undang-undang. Tetapi jika kita berani melawan, berani berhujah, berani mempertahankan kebenaran, maka Malaysia masih ada peluang. Peluang untuk membuktikan bahawa kita bukan sekadar peserta, tetapi pejuang yang tidak mudah menyerah. Apabila Malaysia berdepan isu pemain warisan, ramai yang cepat berasa kecewa. Ada yang menganggap projek ini sudah gagal. Ada yang menuduh ia sekadar gimmick, malah ada yang terus hilang keyakinan terhadap pasukan kebangsaan. Tetapi di sinilah pentingnya kita menoleh ke belakang, melihat sejarah bola sepak dunia dan belajar daripada pengalaman negara lain. Kerana hakikatnya, Malaysia bukanlah negara pertama yang berdepan dengan tuduhan sebegini. Malah, beberapa negara yang lebih besar, lebih berpengaruh dan lebih berpengalaman dalam bola sepak antarabangsa juga pernah dituduh menggunakan pemain tidak layak. Bezanya, mereka tidak menyerah. Mereka melawan. Mereka dapat membawa kes ke CAS dan akhirnya ramai yang menang. Mari kita mulakan dengan Ecuador. Pada tahun 2022, menjelang Piala Dunia di Qatar, Ecuador dituduh menggunakan pemain bernama Byron Castillo yang kononnya lahir di Colombia, bukan Ecuador. Tuduhan itu datang dengan bukti dokumen yang kelihatan meragukan. FIFA bertindak keras, mereka menghukum Ecuador dengan potongan mata dan hampir menggugurkan kelayakan mereka ke Piala Dunia. Tetapi Ecuador tidak tunduk. Mereka membawa kes ini ke CAS. Di sana, setiap dokumen diperiksa, setiap hujah dikupas. Akhirnya, CAS memutuskan bahawa tiada bukti penipuan. Hanya terdapat kesilapan teknikal dalam dokumen kelahiran. Ecuador kekal layak ke Piala Dunia. Hanya dikenakan denda kecil sebanyak 100k US Dispo. Apa pengajarannya? Bahawa tuduhan tidak semestinya benar. Bahawa FIFA boleh membuat keputusan keras, tetapi CAS boleh membetulkan keadaan. Lebih penting, kes-kes ini menunjukkan bahawa undang-undang sukan antarabangsa bukan hitam putih. Ia penuh dengan ruang tafsiran, ruang hujah, ruang perjuangan. Dan Malaysia kini berada di tengah gelanggang itu. Inilah sebabnya TMJ menegaskan bahawa projek ini belum gagal. Itu baru bermula. Perjuangan di CAS mungkin panjang, mungkin penuh liku, tetapi ia bukan mustahil. Dan di sinilah harapan muncul. Harapan bahawa 7 pemain warisan yang kini digantung masih boleh kembali. Harapan bahawa Malaysia boleh membersihkan nama di mata dunia. Harapan bahawa bola sepak Malaysia tidak akan dikenang kerana kegagalan, tetapi kerana keberanian melawan. Akhirnya, Malaysia kini sedang menulis bab baru dalam sejarah itu. Kalah menang selamanya Harimau Malaya.